Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita boleh sambung majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah, kita cuba tengok kepada buku kita ini. Buku kita ini diambil daripada satu buku yang bernama Hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatuhu, iaitu cinta Nabi dan alamat-alamat cinta. Buku ini sangat menarik ikhwan kita baca. Kerana itu saya merasakan nak berkongsi maklumat-maklumat yang ada dalam buku ini dengan kita semua. Sangat menarik. Dia boleh menjadi kita punya satu muhasabah diri, melihat, tengok, renung. Dia boleh menjadi pemangkin kepada usaha kita nak belajar sunnah ni lebih sikit. Cuba antum kita terus melihat pada muka surat kelima, bab yang pertama. Bab yang pertama. Ikhwan, kesemua kita tahu sayang Nabi dan tunjuk sayang Nabi ini daripada iman. Sayang Nabi dan menunjuk, hub itu makna sayang, cinta. Wa alamatuhu, alamat bermakna kena tunjuk, kena bagi signal. Bila kita sayang, kita kena tunjuk kita sayang. Kalau kita sengak, tak ada alamat, jadi susah nak dibaca. Imankah, tak imankah, susah nak baca. Bab yang pertama, kewajipan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada semua makhluk. Bab yang pertama, cinta Nabi, kewajipan cinta Nabi. Kita cinta Nabi satu kewajipan. Satu kewajipan. Kita punya tanggungjawab, responsibility kita dengan Tuhan. Tanggungjawab, hak. Ada dua kan? Hakikat, cinta dan hakikat. Dari segi bahasa Arab, saya ingat banyak kali dah kita kongsi hub, dua perkataan, ha kecil dengan ba, hub. Kalau kita nak terjemah Melayu, orang kata cinta. Tapi cinta macam mana? Ini pandangan peribadi saya lah. Saya belum berbincang dengan Dewan Bahasa lagi. Pandangan peribadi saya saja. Hub ni, yang pandai bagi terjemahan hub adalah Hindustan. Hindustan dia pandai bagi terjemahan makna hub. Jadi nak reti makna hub, cuba tengok balik Hindustan hak lama-lama. Gambar lama-lama, gambar baru ni merepek gambar lama-lama. Hub, dia pandai menterjemahkan hub. Hero ni kena pukul, kena rejam, kena tembak dengan M16, kena bom C4, Atantoya kena mati, hero kena tak mati. Oh, dahsyat. Dia berjuang, dia tak ada peduli punya. Itu nama dia hub. Apa dia? Izhar al-mahabbatu lahu. Izhar, menampakkan alamat sayang kepada benda yang kita sayang. Itu maksud dia hub. Kerana itu ikhwatul iman, daripada iman kita berkewajipan mencintai Nabi, menampakkan cinta kepada Nabi. Dan cinta itu datang secara hakikat. Hakikat ini apa dia? Daripada kalimah hak.
Apa makna hak, ikhwan? Perjalanan, sesuatu perjalanan itu dia sama dengan maksud perjalanan. Itu nama dia hak. Hak seperti yang dituntut, sama. Yang kita cinta dengan yang dituntut, dengan yang diperintah, dia masuk sama. Itu adalah hak. Maka berhaklah kita sayang pada Nabi. Maka berhaklah kita sayang pada Nabi seperti mana sayang itu diperintah oleh Allah. Maka Allah katakan, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Ikut Nabi Muhammad, Allah akan tunjuk sayang Allah pada kamu, dan Allah akan tunjuk keampunan Allah kepada kamu. Jadi tak boleh satu orang tu cinta pada Nabi tapi dia cinta secara batil. Batil maksud dia apa? Cinta dia menyeleweng daripada perintah cinta itu. Dia menyeleweng. Hak bermakna kita kena cinta seperti mana kita diperintah. Kadar dia, muatan dia kena cukup, berat dia kena cukup. Tak boleh hulu, tak boleh cinta tu ringan, dan tak boleh cinta tu hulu. Cinta Nabi sampai Nabi jadi Tuhan tak boleh. Sampai tak tengok Nabi langsung, macam dia bukan Nabi dan bukan Rasul pun tak boleh. Dia kena duduk pada kadar dia, pada aturan dia. Dia kena duduk pada timbangan yang betul. Itu maksud hak, hakikat cinta Nabi. Kita cinta Nabi secara hakikat, secara sebenarnya yang diperintah. Buku ini dia akan menceritakan kepada kita contoh-contoh beberapa sejarah orang-orang yang pernah Quran menyebut mereka mencintai Nabi. Ikhwan, kita baca muka surat 5. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian daripada iman. Banyak sekali dalil-dalil menunjukkan wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kepada diri sendiri, orang tua, anak, keluarga, harta dan seluruh manusia. Ini adalah hak dia, ini adalah hakikat. Hakikat dia macam tu, ikhwan. Siapa tak boleh masuk ke dalam jalan ni, maka cinta dia tak penuh. Dia tidak dikatakan orang tidak mencintai, dia tetap mencintai Nabi tapi tak penuh, ikhwan. Bila tak penuh, dia ada masalah di hari akhirat. Dia ada masalah. Cinta tak penuh, ikhwan. Dosa kata kita cinta Nabi tak penuh. Dalam rumah tangga kita cinta bini tak penuh, bini cinta kita tak penuh, kemudian rahsia tak penuh tu diketahui oleh masing-masing. Rasa ke nak? Bawa rasa je nak? Rasa je nak? Macam mana abang ingat? Macam mana kecewa bini kita, macam mana kecewa kita. Walaupun kita ni jantan, pinanglah si laki-laki, walaupun kita ni jantan, orang jantan, kita tahu bini kita cinta kita tak penuh. Kita boleh masuk bilik ayat, buka ayat hujan turun banyak, ayat mata kita turun lagi kuat. Sedih kita. Di hari akhirat nanti akan didedahkan. Akan didedahkan. Nabi tak boleh buat apa dah hari itu. Hari itu Allah yang akan mengambil urusan hisab. Maka apa akan jadi? Seperti hadis Imam Muslim, Nabi kata suhqan, suhqan, binasalah hampa, binasalah hampa. Suhqan, suhqan. Nabi nak bagi syafaat kepada siapa? Orang yang cinta dia dan ikut dia. Syafaat Nabi tidak akan berlaku melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Bukan Nabi boleh syafaat ikut suka, tidak. Setiap syafaat Nabi, Nabi kena minta izin Allah. Munafik tak boleh dapat syafaat. Siapa dia orang dapat syafaat? Orang-orang yang mencintai Nabi dan mereka mengikut Nabi. Ikhwatul iman, di bawah ini barang siapa yang tidak bisa merealisasikan hal itu, maka ia telah membuka pintu bencana baik di dunia maupun di akhirat. Dia buka masalah dunia dan akhirat. Di bawah ini akan dihuraikan beberapa dalil. Satu, wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta pada diri sendiri. Kita wajib sayang Nabi lebih daripada kita sayang diri kita. Kita percaya Nabi lebih daripada kita percaya diri kita. Kita sayang Nabi lebih daripada kita percaya ilmu sains, matematik, geografi dan ilmu alam. Kalau orang beritahu itu ombak naik setinggi 10 kaki naik ke atas bergulung, kita kata mungkin hang silap tengok kot. Tapi orang kata kepada kita Rasulullah telah menyebut benda ini, terus kita kata baginda tidak akan salah.
Kita boleh menafikan hakikat alam walaupun itu hakikat telah terjadi, tetapi kita tidak akan menafikan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita beriman pada Nabi. Apa makna iman? Keyakinan. Apa makna iman? Kepercayaan. Apa makna iman? Pembenaran yang cukup dalam hati kita sehingga kita percaya dia lebih daripada kita percaya kepada alam. Bintang tak pernah bohong siapa, ikhwan. Bulan tak pernah bohong siapa. Ada bulan bohong orang. Mai surau sedih tengok, ketawa ke apalah, bulan pembohong aku hari ni. Tak pernah, ikhwan. Bulan tak pernah bohong orang. Pasal tu orang suka tengok bulan. Dapat gaji tengok bulan, nak bersalin tengok bulan, kan? Bulan ni bulan lah, moon. Tapi bulan tak pernah bohong orang. Tetapi walaupun bulan tak pernah bohong orang, mukmin beriman pada Nabi lebih daripada dia percaya bulan. Lebih. Mai satu masa bulan gerhana, apa mukmin buat? Mukmin peluk tubuh tengok gerhana? Tidak. Mukmin kembali kepada ajaran Nabi macam mana nak selesaikan masalah. Mukmin salat. Mukmin salat gerhana kerana itu petunjuk Nabi. Mukmin lebih percaya Nabi daripada bulan. Mukmin lebih percaya Nabi daripada amanah matahari itu, ikhwan. Matahari tak pernah mungkin janji. Dia duduk macam itulah. Tak mana Tuhan cipta dia, tang situlah dia duduk. Tapi mukmin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sangat beriman, ikhwatul iman. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Hisham bahawa dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa min nafsi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Ini hadis Al-Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Hisham, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi menggendeng tangan Umar bin Al-Khattab. Nabi mengambil tangan Umar Al-Khattab. Lalu Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nabi duduk, Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Bila Nabi sentuh tangan Sayyidina Umar, mungkin Sayyidina Umar letak tangan dia, Nabi pegang, Nabi angkat tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kamu lebih cintai, kamu lebih saya sayang. Tapi tentulah saya sayang saya lebih sikit daripada saya sayang Rasulullah. Maka Nabi SAW menyebut, Nabi kata, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Nabi kata, Umar, apa maksud hang ni? Hang kata hang sayang aku, tapi hang sayang diri hang lebih daripada aku. Apa maksud hang ni? Ini bercakap secara adatkah ataupun bercakap di atas nama aku ni Rasulullah? Nabi kata, tak, engkau Rasulullah. Nabi kata, Umar, kalau begitu kau salah cakap, wahai Umar. Kau tersilap cakap, wahai Umar. Nabi kata, hinggalah aku engkau cintai daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Kau kena sayang aku, kau kena percaya aku lebih daripada kau percaya diri engkau, wahai Umar, kerana aku Rasulullah. Itu konsekuensi yang kita belajar semalam. Itu konsekuensi. Kesan taat dia, benar dia, percaya dia, menerima dia, meninggalkan apa yang dia suruh tinggalkan, melaksanakan apa yang dia suruh laksanakan, menyatakan sunnah pada apa yang dia katakan sunnah, menyatakan bid'ah pada apa yang dia katakan bid'ah, tinggal apa dia tinggal, buat apa yang dia buat, sakata ma sakata anhu, berdiam diri di atas apa yang dia diam diri. Itu cara, itu konsekuensi. Hatta kita baca banyak kali dah Abi Ayyub Al-Ansari, benda paling dahsyat Abi Ayyub buat apa dia? Abi Ayyub masak bagi Nabi makan, tiba-tiba Nabi tengok ada bawang putih. Bawang putih yang mentah, Abi Ayyub tabur di atas makanan tu. Nabi sengak je Nabi tengok.
Nabi tidak mencela, Nabi tak kata apa, Nabi sengap aja. Abi Ayub tengok-tengok, Abi Ayub kata, ya Rasulullah, kul, makan. Nabi kata apa dia? Nabi kata, ada bawang putih, aku tak mau. Ada bawang putih, aku tak mau. Tu Nabi kata pada Abi Ayub, hang makan. Hang makan. Apa kata Abi Ayub? Ini pada masa mula-mula Nabi pindah ke Madinah. Nabi menumpang rumah Abi Ayub Al-Ansari. Apa kata Abi Ayub? Ya Rasulullah, kalau Rasulullah tak suka dengan makanan ni, saya tak akan suka dengan makanan ni. Abi Ayub pergi masak lain, letak kat Nabi. Tak ada bawang putih, Nabi makan. Nabi makan-makan, Nabi tengok Abi Ayub tak makan. Nabi tolak pinggan pergi pada Abi Ayub, suruh Abi Ayub makan. Abi Ayub ambil tangan dia, jari hak 5 dia ni, letak tang mana tempat Nabi letak makan, hak bekas tu. Abi Ayub seret makanan tu masuk dalam rumah. Nabi kata, awak tak makan belah tepi hak masih belum disentuh ni? Kata Abi Ayub, aku akan sentuh tang mana engkau sentuh ya Rasulullah. Kan konsekuensi, kawan. Kalaulah kita dapat lagu ni dengan Rasulullah. Tapi sayang, kita macam ni dengan benda lain. Dengan benda lain. Supaya satu masa nanti Allah bagilah jiwa macam tu kat kita, ikhwan. Nabi kata, Umar, salah Umar. Iman bukan begitu, wahai Umar. Iman bukan begitu, wahai Umar. Aku lebih kau cintai, Umar. Aku kau kena percaya, Umar, lebih daripada diri hang, wahai Umar. Maka Umar pun berkata pada Nabi, sesungguhnya sekarang, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi SAW menyebut, sekarang imammu telah benar, wahai Umar. Antum tengok bagaimana jiwa Umar Al-Khattab, dia sanggup membetulkan. Ini iman, ikhwan. Benda berat nak betulkan iman. Umar kerana ada jiwanya bersih, hatinya mulia, Umar kata, aku silap ya Rasulullah, aku silap. Aku betulkan, aku sempurnakan iman aku. Aku tarik balik apa yang aku cakap. Aku buat balik apa yang aku cakap ya Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada diri aku. Engkau lebih aku percaya daripada diri aku. Ikhwan, kita ada akal, kita ada hati. Kita ada akal, kita ada hati. Kan? Daripada hati, dia tolak pergi pada akal kita. Maka hati dan akal kita lebih kita ragui, tapi Nabi lebih kita percayai. Kita meragui jiwa kita, kita boleh ragu dengan akal kita, tapi demi Allah, Nabi tak akan kita ragui. Demi Allah, sekali-kali tidak. Sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hidupnya, seluruhnya tidak akan kita ragui. Para sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayul muslim khair, ayul muslim afdal. Tengok soalan, bukan main sahabat bertanya, ya Rasulullah, nak jadi muslim yang terbaik macam mana? Nak jadi muslim yang paling utama macam mana ya Rasulullah? Dua-dua hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi jawab, kita kena percaya benda ni, ikhwan. Nabi kata, muslim yang paling baik, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang menahan lidah dia dan tangan dia daripada menyakiti muslim yang lain. Inilah muslim yang paling khair, Nabi kata. Ikhwan, tak ada hidup lebih baik daripada hidup ni, tidak menyakiti orang dengan tangan dan dengan lidah. Pasal Nabi kata itulah hidup yang paling baik. Kalau hidup kita perendah orang, kalau hidup kita pelekeh orang, kalau hidup kita selalu duk timbang jahat orang, kita bukan hidup dengan baik. Walaupun kita rasa kita baik, kita sihat, tak ada siapa boleh ganggu gugat kita, tapi Nabi telah bagi tahu, lisan Nabi telah bagi tahu, wahyu dah turun kepada lisan Nabi bagi tahu, itu hidup yang paling tak baik. Nak jadi muslim yang afdal, di kalangan muslim ni siapa yang paling afdal? Siapa dia? Al-Fadil. Bukan ustaz. Orang bubuh penceramah Al-Fadil. Dah, you are wrong, man. Al-Fadil bukan ustaz. Apa makna Al-Fadil? Al-Fadil bermakna fadlun, orang yang memiliki keutamaan dan kelebihan. Siapa dia? Fadilah. Di kalangan perempuan ni fadilah. Yang kita tahu fadilah kamsah lah. Kan? Kita tak apa nak tahu. Di kalangan wanita ni siapa dia? Fadilah. Sahibul fadilah, yang mempunyai kelebihan. Tengok Nabi sebut dalam hadis, bukan ustaz, bukan ustazah, tapi Nabi sebut siapa dia? Nabi kata siapa yang boleh bagi salam pada orang dan boleh bagi makan pada orang. Demi Allah, ikhwan, hak Nabi cakap itu lebih kita percaya daripada diri kita dan pemikiran kita dan hati kita. Hati kita kata apa? Pemikiran kita kata apa? Larat aku nak bagi makan orang, duit 1 goni pun habis. Demi Allah, ikhwan,
lebih kita ragui jiwa kita dan idea kita daripada bahasa Nabi. Demi Allah, manusia tidak akan mati dan merana kerana mengikut petunjuk Nabi. Demi Allah, tidak. Nak jadi insan yang utama, bagilah makan ke orang. Nak jadi insan yang paling utama, sebarkanlah salam pada orang. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Pada orang yang kita kenal dan orang kita tak kenal. Janji dia Muslim, pada jarak yang dekat kita berselisih dengan dia, Assalamualaikum. Dia tengok-tengok muka kita, khair, tui dia dulu dah. Khair, tui dia dulu dah, keluar hijau. Pesayik dulu tak ada biru. Kita kata apa dia? Kita kata urusan itu milik Allah. Kita tak rasa apa. Kita tak rasa apa. Bukan urusan kita. Kita bahagia. Pasal bagi kita bahagia, kita telah menegakkan satu sunnah. Kita bahagia. Bukan pasal orang bagi hamper. Nah, awak dah menegakkan sunnah, terimalah hamper ni, terimalah hamper ni. This is award for you. Dah, tidak ikhwan. Bahagia kerana hati ada iman berhubung dengan Allah. Kita bahagia ikhwan. Al-Alamah Al-Aini menyatakan dalam penjelasan, Al-Aini ini dia mengarang kitab Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Umdatul Qari. Al-Aini berkata, apa yang Nabi sebut, tidak. Nabi kata pada Umar, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Nabi kata pada Umar, tadi tak boleh Umar, kau kena sayang aku lebih daripada diri hang. Al-Aini, pengarang Umdatul Qari, syarah kepada Sahih Bukhari, apa dia kata? Dia kata maksudnya ialah iman tidak sempurna. Maksudnya ialah iman tidak sempurna. Kerana Nabi kata kepada Umar, bukan begitu Umar, bukan begitu iman Umar. Tiba-tiba Umar kata pada Nabi, ya Rasulullah, saya betulkan lani Rasulullah lebih saya sayang daripada diri saya. Maka terus Nabi jawab pada Umar, sempurnalah imanmu wahai Umar. Itu kata, itulah maksud hadis itu, kata Al-Aini. Nabi itu kalau kita tak sayang lebih daripada segala-gala, iman kita tak sempurna. Wallahu ta'ala alam ikhwan. Esok kita pakat-pakat balik bertemu Allah, benda ni akan terbongkar. Apa kesan kalau mati iman tak sempurna, apa kesan kalau mati iman sempurna, akan dibongkarkan. La boleh cerita lah, la boleh beritahu, la boleh sampaikan. Hari nak mati, baik, semaklah sabda Nabi, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, beliau selalu berbicara benar walaupun tanpa sumpah, apalagi kalau beliau mengucapkan hal itu dengan sumpah, padahal sumpah menjadi penguat pembicaraan. Nabi sanggup kata walladhi nafsi biyadih. Nabi kalau dia tak sumpah boleh cakap betul dah, apatah lagi kalau dia bersumpah. Berani kita tak percaya kat Nabi, kita pergi buat benda lain. Nabi sumpah, kalau hang tak percaya kat aku lebih daripada diri hang, daripada semua manusia, iman hang tak sempurna. Dia bercakap dengan sumpah, walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang nyawa aku berada dalam tangan kudrat Tuhan, dalam genggaman Tuhan, tak sempurna iman kamu kalau kamu tak boleh sayang. Dia sumpah. Kalau dia tak sumpah pun dia cakap benar, apa lagi kalau dia sumpah. Artinya ikhwan, artinya telinga kita ni dan hati kita ni, macam Yasin kata, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tu betul. Ada tutupan, ada satu macam sadda, tutup. Telinga kita dengar tapi tak boleh faham. Mata kita tengok tapi Allah tutup faham. Kita bukan problem tak dengar, pasal kita bukan orang pekak. Kalau orang pekak, ya, orang tengok anak keluarga 69 kan. Assalamualaikum pak. Saya lari pembek kapak bagi kawan tu. Apa pula kapak? Assalamualaikum pak. Dia kata hang kata bercerai dah pak oi. Dia nak jadi pelayan, saya tak suka. Kata hang gila, rumahku jauh dengan laut. Tak apa pula, hang suruh aku pergi nelayan. Pekak. Cuba balik tengok gambar tu balik. Dia nak kerja naik kelab, saya tak suka. Hang tengok moral of the story. Dia lelaki tu, dia tak suka bini dia kerja naik kelab. Cerai.
Dahsyat nah. Moral of the story. Orang lah ikhwan, lah modern life. Modern life. Sahabat kerja, saya kerja. Orang perempuan kerja, orang perempuan kerja. Sahabat kerja apa? Saya polis. Oh, polis. Yes. Isteri sahabat kerja apa? GRO. Demi Allah, benar. Saya cakap demi Allah, benar. Sahabat kerja apa? Polis. Di polis. Bini kerja apa? GRO. Anak kata apa? 2 pagi, 3 pagi, polis ni bila kerja pagi, balik petang, pergi tunggu dengan motor bini dia dekat night club, pergi ambil balik. Saya ni orang kampung, bukan mengaji tinggi, tapi I know what mean GRO. I know. Saya bukan orang bandar, saya duduk kampung. Sekali-sekala aja rumah saya kereta bunyi brum, lepas tu tak ada arah. Lepas tu dengar bunyi gajah, bunyi rusa. Kampung saya duduk tu. Tak percaya mai sekali tengok. Nak dengar bunyi kereta susah. Musim raya lagu ni berum-beram orang pekat balik kampung kan. Kampung saya tak, internet tak ada, iPad tak ada, apa mendatang tak ada. Kalau berani jom pergi duduk rumah saya semalam. Buka pintu rumah rusa. Rusa main bagi makan kacang kat dia lari-lari dia pergi. Rusa jinak. Tapi I know bila orang sebut ini GRO. Gambar tu dia cerai bini dia pasal nak GRO. Mai gulung kain pun atas pada perut. Ada moral of the story. Cikgu Syahri, apa jadi pada Cikgu Syahri? Dia pecah kopek dinding-dinding semua pasal perempuan kabret. Mula dia berkenan, dia pecah dinding bagi luah kan, bagi luah. Tapi bila bini dia pergi kerja pakai baju kurung cantik semua, bila pergi naik kelab, Kanda di medan perang, Adida di medan seni. Ada tak lagu tu? Sama-sama berjuang. Nyanyi pula tak baca kitab ni. Belen-belen lama punya. Sekali dia menyanyi Cikgu Syahri, lelaki dia duduk depan. Pasal dia bagi tahu, dia mengajak kelas buta huruf. Kelas malam mazhab buta huruf. Kan? Pi pakai elok. Di sana, buka sini. Sekali dia tunduk angkat-angkat, Abang Syahri. Oh, dia kata ni kelas malam ni. Ni anak murid. Apa nama dia? Terima kasih apa? Apa nama bini Cikgu Syahri? Rokiah. Norkiah. Kita sama. Dia pun dia semua baca Quran aja. Dia baca tengok rumah. Terima kasih Nokia. Terima kasih. Balik pelekat dinding balik. Ikhwatul iman. Itu kewajipan yang pertama, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan, wajibnya mencintai Nabi melebihi cinta kepada orang tua dan anak. Cinta satu bab, tapi kena lebih dalam cinta. Bab yang kedua, asyaddu hub. Bukan cinta biasa. Pasal cinta biasa macam saya cinta sahabat, sahabat cinta saya sayang muslimat, muslimat sayang saya. Itu cinta biasa. Cinta biasa. Tapi luar biasa, asyaddu hub. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mukmin dengan Tuhan dia sangat mencintai. Sangat mencintai. Yang sangat tu kena buktikan. Yang sangat tu ada alamat. Yang sangat tu kena dibuktikan. Bukan cinta-cinta biasa, ikhwan. Pasal itu para sahabat berperang, berjuang untuk benda ini. Apa dia? Kata Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi menyebut, fa walladhi nafsi biyadihi, disumpah lagi sekali, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Hadis ni adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari pun buka bab hub, bab sayang, bab cinta pada Nabi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tengok Nabi sumpah. Ingat balik tadi, kalau Nabi tak sumpah pun dia cakap benar, apa lagi dia sumpah?
Quran tu kalau Allah tak bersumpah pun Quran benar. Apa lagi kalau Allah bersumpah? Macam semalam kita belajar kan, wal Quran nil hakim. Demi Quran, Allah sumpah, demi Quran yang hangpa baca, sifat dia Al-Hakim, dia bijaksana. Kalau Quran tak bersumpah pun Quran dah betul. Apatah lagi Quran bersumpah, demi Quran yang hangpa baca, sifat dia Al-Hakim. Dia nak abang satu benda besar, innaka laminal mursalin. Muhammad seorang daripada rasul yang kami utuskan, ala siratim mustaqim, di atas petunjuk yang sangat benar, lurus jalan Nabi Muhammad. Nabi kata tidak beriman seseorang di antara kalian, tidak beriman. Al-Aini tadi disebut makna tak beriman, tak sempurna iman. Hingga aku dia mencintai lebih daripada orang tua dan anak-anak dia. Nabi sayang Hasan, Nabi sayang Husain, Nabi cium cucu dia, Nabi cinta. Tetapi Nabi lebih mencintai Allah. Ya ikhwan, para sahabat sayang anak-anak mereka semua, tapi Nabi lebih daripada sayang. Tak ada lah orang sayang Nabi ni tiba-tiba bini dia tak ambil tahu. Tak ada ikhwan, belum ada. Kalau ada, orang ni salah punya orang tak betul ni. Ini orang mana punya perjalanan dia ikut tak tahu. Kalau dia sayang bini, dia sayang Nabi, dia mesti jaga bini dia. Pasal yang suruh jaga bini dia tu Nabi. Kalau orang tu cinta Allah, dia mesti ikut Nabi. Kerana yang suruh ikut Nabi ni Allah. Maka mengikut Nabi, konsekuensi iman kita kepada Allah. Maka kita jaga amanah-amanah di bawah kita, itu konsekuensi kerana kita beriman dan sayang pada Nabi. Ada benda kita tak cinta pasal Nabi tak bagi kita cinta. Fasik, maksiat, dosa, mungkar, kabair, Nabi suruh kita jangan tengok, kita tak tengok, kita tak ada cinta. Tapi orang, siapa suruh hormat orang? Nabi. Siapa kata jangan buat zalim ke orang? Nabi. Siapa kata bantu orang? Nabi. Kita tengok bini kita, kita sayang dia pasal Nabi kata jaga. Wanita-wanita kamu adalah tawanan kamu yang telah diberi oleh Allah, dan dia akan ditanya di hari akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Semua kamu ra'in, pengembala. Ada bendanya kamu kena jaga, dan kamu mas'ul, akan ditanya di atas benda kamu jaga. Nabi abang, pasal Nabi suruh jaga. Tak ada ikhwan orang sayang Nabi tendang bini, pukul bini, sepak terajang, cakap dengan aku, oi mana nasi aku. Tengok-tengok semayang tangan duduk atas dada. Oh come on baby, singkirkan orang ni, singkirkan dia, singkir. Tengok sembahyang jari tu dia macam tu punya jari. Tapi tengok pipi bini dia, balik ni 5 lekat, balik ni 5 dekat. Kata awak kak pakai pipi merah ke? Abang hang lah bagi. Pasal apa kak? Laki pukul bini. Tak ada. Tengok, dia mesti tak ikut Nabi. Dia mesti ikut orang lain. Tak ada ikhwan. Tak ada. Apa Quran sebut pada kita? Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa mentaati Rasul, dia telah pun mentaati Allah. Daripada hadis yang mulia di atas, kita dapati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan selalu berbicara dengan dasar wahyu telah bersumpah dan menegaskan masalah yang penting ini. Apakah ibu termasuk dalam lafaz walid? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjawab, jika yang disebut dengan walidun adalah orang yang memiliki anak, maka bererti dia umum dan mencakupi bapa dan ibu. Kerana penyebutan salah satu dari orang tua sudah cukup, hingga yang disebut hanyalah sebagai contoh, dan yang dimaksud dengan seluruh orang dihormati, hingga seakan-akan Nabi menyebut, aku harus lebih kamu cintai daripada orang yang kamu hormati. Aku lebih kamu cintai daripada semua orang yang kita hormat. Siapa dia kita hormat dalam dunia ni? Mak bapak kita nombor 1. Ima tu pak tiri laki mak kita. Ima yang tu mak tiri bini bapak kita. Kita kena hormat. Pasal pak kita menikah dengan dia, mak kita menikah dengan dia. Pak tiri laki mak kita tegur kita, "Ai awak duduk balik malam ni." Hai, kita kata shut up you.
Pak tiri, mau tahu dirilah. Tak boleh. Dia orang yang dihormati. Saya ada mak tiri, saya dua-dua belah ada mak tiri. Belah saya mak tiri, belah bini saya mak tiri. Tapi mak mentua tiri saya punya baik ini hanya Allah Maha mengetahui. Ya. Mak tiri saya betul pasal pak saya kahwin dua. Itu Bahdi tu. Pak saya kahwin dua. Dengan mak saya 10 beranak. Kami 10 orang. Dengan mak tiri saya 7 orang. Kami 7 beradik, 17 beradik. Jangan main-main. Tu yang duk kena jaga langkah elok-elok tu. Tapi mak tiri saya baik. Saya nak pergi kuliah, dia iron baju saya. Dia tanya saya nak makan apa, dia masak bagi. Anak-anak saya dia jaga. Anak saya masa beranak, anak mula Muhammad Hafiz hari itu tak kerti. Kita tak pernah beranak. Tak tahu nak jaga anak aku mana. Riyau wa'wit. Dia tolong begitu, buat begini. Baik. Dia jaga saya macam anak dia. Dia jaga bini saya elok-elok. Dia pesan jaga aurat. Dia pesan kat bini saya jaga aurat. Ni orang nak main ni jaga aurat. Tu mak tiri. Mak tiri baik. Jadi hormat, mesti kita hormati. Pak tiri pun lagu tu. Pak tiri tentulah dia menikah dengan mak kita. Pak tiri kita hormat lah. Kita tak boleh duk ambil, kita kena kita kena mimpi ngeri duk tengok drama-drama hak kalang kabut ni. Dulu ada lagu kan, ibu tiri hanya sayang kepada, lupa kan. Lama tak menyanyi, lupa. Lagu Indonesia tak silap saya nah. Ada biasa dengar? Kau baru dengar lah. Lagu mak tiri, dia nak cerita mak tiri cubit dia, bapak dia pergi kerja, mak tiri buat dia. Jadi lagu tu 80-an menyebabkan mak tiri ni kesian dalam dilema. Agama tidak begitu. Hormat. Dalam agama ada bab apa dia, fi ijlalil kabir, menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Ima dia muslim, ima dia kafir. Dia lebih tua daripada kita, kita mesti menghormat dia. Agama aja. Fi ijlalil kabir, ijlal, bagi satu penghormatan kepada al-kabir, orang tua. Dia sembahyang, dia tak sembahyang, bab nombor 2. Bab nombor 1, dia kena hormat, dia orang tua. Tambah ada syaibah, atas kepala ni ada uban, kita mesti menghormat. Pakcik apa cakap aku lah ustaz, sembahyang pun tak mau. Dah, itu bab kedua. Yang tu dia dengan Tuhan. Dia dengan kita mesti hormat. Macam saya hormat pakcik, saya panggil pakcik, saya panggil Tuan Haji, saya mesti menghormat. Kita tak boleh tak hormat, mesti kita hormat. Itu ada bab. Tapi Nabi SAW kata Imam Ibn Hajar, kita kena lebih sayang dan lebih beriman. Yang ketiga, ikhwan, wajib mencintai Nabi SAW melebihi cinta kepada keluarga, harta dan manusia seluruhnya. Kita ada mak, kita ada bapa, kita ada macam-macam, pak menakan, mak menakan, ni semua kita ada. Kita hormat mereka. Tapi Nabi lebih kita cintai. Main bab yang ketiga ni, kita ada kawan-kawan, ada ustaz, ada guru, ada orang kita mengaji dengan dia, kita hormat dia. Tapi Nabi lebih kita cintai. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia seluruhnya. Tapi lafaz yang lebih dipakai oleh para ulama hadis, la yu'minu ahadukum, daripada la yu'minu 'abdun. Tapi ala kulli halnya sama makna dia. Tapi lafaz yang dipakai la yu'minu ahadukum. Tiap-tiap ahadun bermakna tiap-tiap seorang daripada kamu tak sempurna iman.
Ataupun hadis ni tak sempurna iman seorang hamba. Masuk Muslim, masuk bukan Muslim, tak sempurna iman dia. Sehinggalah dia sayang Nabi lebih daripada keluarga, ahli, mali, harta dia dan manusia seluruhnya. Yang keempat, ancaman bagi orang yang melebih cinta makhluk daripada Nabi. Setelah kita tahu bagaimana kita kena tunjuk respon, kena respon balik, respon. Kita tampak dandan kita rasa pedih. Ada tampak lepas 10 jam baru pedih. Tampak pedih selalu. Doktor cucuk jarum, cucuk sakit terus. Bila doktor nak bagi tak sakit, doktor kena buat sesuatu. Dia spray ubat kebah. Betul? Kalau dia tak spray ubat kebah, cucuk rasa. Ada betul? Cucuk rasa ke tak ada cucuk rasa? Kena cucuk. Nampak macam takut Agak ada saya tanya. Apabila kita tampak tak rasa, maksud dia ada benda halang. Orang kena kecil manis ni, kebah sebelah kaki, kebah. Tak rasa apa. Mana boleh dia tak rasa apa? Itu bermakna tak normal. Normal ni apa dia? Pedih, tampak, sakit. Bila tak rasa, itu maksud sakit. Lu tampak macam ni, sakit. Pasal apa? Normal. Tak tu tampak ambil martun bagi sampai hancur jari. Tak rasa apa. Ada benda tak kena. Ikhwan, mukmin bila sebut nama Nabi, rasa dalam ni. Dia Rasulullah. Dia bukan haibah, dia bukan kawan, dia Rasulullah. Dia orang besar, dia orang agung. Mana boleh tak rasa? Tapi bila tak rasa, maksud dia ada satu benda dah masuk ni. Ada di spray ubat kebah ni. Ada penyakit ni. Fi qulubihim marad. Kalau tak ubati apa jadi ikhwan? Fazadahumullahu marad. Penyakit tu dia tambah. Dan Allah biar dia tambah. Mukmin dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lalu. Bolehkah kepala dia ni tak terpandang tengok masjid? Mana mungkin ikhwan, mana mungkin. Dia bawa kereta, azan dalam kereta, Allahu Akbar, dandan kita ni tengok mana menara masjid. Pasal apa? Mukmin. Dia bersembang tepi masjid, dia lalu tepi surau punya duk hayya 'ala salah. Dan dia tahu tu apa? Tiba-tiba dia boleh sepak takraw tu, dia sepak bola takraw. Dia lipat, bam, kata jatuh ke bumi. Dia jatuh, gedegam, dia bangkit balik. Dia kata, "More, give me more." Dia tu baling pula, dia sepak lagi. Bam, gedegam. Orang duk azan, dia tak rasa. Maksud dia apa ikhwan? Ada. Tapi kita taklah kata ke dia, tetapi dia sendiri kena tahu dia ada masalah ikhwan. Tampak dah mula tak rasa apa ni. Tampak dah mula tak rasa. Ada ancaman bagi orang yang tak boleh merasa cinta pada Nabi. Allah mengancam dengan siksaan kepada orang yang menjadikan bapa, anak, saudara, isteri, keluarga, harta kekayaan, perniagaan dan rumah tempat tinggal lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya. Allah ada ancam. Allah ancam apa? Cuba kita tengok firman Allah Ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu nikhtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Macam tu ayat tu mai. Ayat ni kata apa? Ayat Quran ni. Ni bukan hadis, ni ayat Quran. Ini kalam Allah. Allah lagilah benar. Allah kata Muhammad pergi habaq kat depa Ustaz. Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara mara, isteri-isteri, kaum keluarga,
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Allah kata, ni Allah senarai satu persatu di antara contoh alasan yang selalu manusia bagi dia tak boleh belajar agama, dia tak boleh mengaji. Inilah contoh-contoh dia. Apa dia? Nak jaga mak bapak, dia bagi alasan. Ni saya ada anak, ni saya ada adik-beradik, saya ada isteri, saya ada kaum keluarga, saya ada saudara mara, saya ni ada satu bisnes baru duk buat, tak boleh tinggal ni. Ni saya, rumah saya ni bukan ada guard. Mesti duk bagi alasan lah gitu. Kalau semua tu jadi alasan, hamba tak boleh sayang Allah dan Rasul, Allah kata tak apa. Okay, never mind. Okay, Allah kata okay, now we settle this issue. Macam mana? Wait and see. Hang tunggu dan hang lihat apa nak jadi ke hang. Itu ada pada perkataan fatarabbasu, tunggu. Sehinggalah kalau hang terus juga gaya hidup macam ni, ya'ti Allahu bi amri. Baik, cuba tengok Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir dalam menerangkan ayat di atas berkata, apabila semua perkara dan urusan di atas kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka sungguh datangnya bencana dan azab daripada Allah yang akan menimpa kalian. Dunia akan rosak. Dunia akan rosak. Ya kawan, orang yang tak ikut hidup Nabi ni, satu kita kata tenang, satu kita kata hidup damai, satu kita kata jiwa yang bersih, boleh ada kat dia. Ikhwan, kita ni hadut mengaji ni, kalau bukan kerana mengaji, jiwa kita macam mana? Ui, jangan cakap. Entahlah ni siapa kita. Betul? Siapa kita lah ni? Jangan sembang pasal dengki, kianat, busuk perut, berkelai. Oh, ni semua ni taiko ni. Ni satu kawasan Abang Along, ni Abang Ngah, ni Abang Su. Ni semua ni ada kawasan jaga ni. Ada ayahanda, ada macam-macam duk ada ni. Ni kalau masing-masing buka baju pakai lengan pendek, tatu belakang ni. Oh, jangan main-main. Ni jadi baik macam ni pasal apa? Pasal ayat jampi? Tak, pasal Quran, pasal sunnah, pasal mai belajar. Kalau nak kira perongoh ni, jangan cakap depan saya ni, kita tengok kening kita tahu perongoh dia macam mana. Kita kata sahabat ni perongoh ni, dia kata ustaz dulu, maknanya dulu betul ya, dulu sebelum minyak naik, dulu dia kata perongoh ni. Dulu la ikhwan, la cool. Mula bubuh janggut sikit kan, mula ambil kepiah putih letak atas kepala sikit, mula semayang sikit, mula duk mengaji sikit. Di rumah pun tak ada dah majalah mangga, majalah apa-apa yang duk ada, Bukhari, Muslim kan. Bini kita tahu kita macam mana. Yang membaikkan kita apa dia? Apa yang membaikkan kita? Kita boleh maaf orang pasal kita belajar akhlak Rasulullah, pasal kita duk percaya dengan janji Allah. Allah nak janji pada orang mukmin, dia nak bagi syurga, dia nak bagi damai dalam hati, dia nak bagi bahagia, dia nak bagi hidup yang baik, dia nak bagi pada mukmin iman, dia nak bagi syurga, dia nak bagi mukmin tengok wajah dia di hari akhirat. Semua tu kita campur boh dalam hati kita. Hak tu kita jadi macam ni hari ni. Tak kalau garang kita ni, perongoh kita ni. Oh, jangan main. Kita boleh sombong ikhwan. Kita ada belaka benda pekakeh untuk sombong. Sahabat orang bank lagi senang sombong. Kita pergi jumpa ni nak buat pinjaman apa? Kata, boleh bayar ke? Cara tanya, boleh bayar ke? Kalau kita nak sombong, kita ada pekakeh nak sombong. Untuk panggil saya, Mai. Jadi kena tanya, Mai yang kapal apa? Firefly saya tak mau.
Saya tak mau. Tanya duduk hotel mana. Dia kata, Ustaz, adalah satu hotel bintang tu, tak apa tahu lah, tapi bolehlah tidur. Saya tak mau. Pasal apa? Pasal saya berabus 3 biji. Ni yang nombor 2 beli ni, plastik pun tak buang lagi. Saja buat kan. Pergi market balik, berabus pergi market. Ada tak pekakeh nak sombong? Ada. Saya ada pekakeh nak sombong. Sahabat ada pekakeh nak sombong. Ni hak belajar taekwondo, belajar karate do, belajar tomoe. Ada tak benda nak sombong? Ada. Orang tengok kita tengok orang. Terus kita kata, aku ada hutang lah. Berapa duit aku hutang? Kalau tak puas, jom turun kita habis selesai. Kita ada pekakeh nak sombong. Pasal apa ni? Tomoy nak kilas tangan orang, nak putak kat mana, nak bagi dia senak ke, nak bagi dia tak menyawa terus ke. Semua belajar. Ni siku ni, buah batu ni. Jangan main-main. Tapi pasal apa kita tak sombong? Pasal apa lah kita duduk, kita mengaji pasal apa? Kita mengaji pasal Nabi. Kita mula nak ambil tahu pasal sunnah Nabi. Pasal kita tahu agama masuk dalam diri kita, hidayah dia masuk, dia tekan jiwa kita paling dalam, dia bagi tahu, you are nothing, man. Hang tak ada apa. Esok mati, dia mai tanya kat telinga kita, siapa Nabi hang? Jiwa kita ni rasa berdudak. Macam mana aku nak sombong? Rupanya ada orang lebih besar daripada aku. Nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni buat kita pada kedudukan ni. Sunnah, ikhwan. Sunnah yang menundukkan kita. Pasal itu Allah ancam. Siapa-siapa tak ikut sunnah Nabi ni, Allah ancam. Tengok apa kata dia. Kata Imam Mujahid dan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, dalam menjelaskan tafsir fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yakni berupa siksaan yang pedih baik di dunia dan di hari akhirat. Tadi Allah katakan, okey, tak apa, hang nak sayang rumah, nak sayang apa, hang boleh sayang, tapi tunggu, hang tengok apa aku nak buat. Kata Imam Tafsir Mujahid dan Hasanul Basri, Imam Mujahid ni dia belajar dengan Sayyidina Ali. Imam Mujahid dia belajar dengan Sayyidina Ali, dia tabi'in. Dia kata maksud ayat ni, Allah akan biar kita dan dia akan turunkan satu bala. Allah bagi bala. Ikhwan, kadang-kadang balak mai, kita tak perasan dia balak. Kan? Kita tak perasan dia balak, tapi dia balak. Balak apa dia? Satu musibah turun, semua tanggung kesan dia. Dia balak. Allah hantar nyamuk. Nyamuk ni yang datangnya tanpa diundang ni. Dia jumpa satu ayak, dia pergi landing kat ayak tu, satu bertelur dia bagi. Anak pun berenang, jadi Aedes. Terbang cari kita waktu maghrib, satu cucuk dia bagi. Kita koma. Apa dia yang balak? Bukan seorang mati, bukan 2 orang mati, bukan 3 orang mati. No, pergi hospital, buat keluar kenyataan yang mati tahun ni lebih tinggi daripada mati tahun sudah. Doktor jadi cemas. Bila doktor jadi cemas, satu nyamuk mai, balak dia di mana ya kawan? Balak dia mai, dia jadi demam, jadi sakit sendi ni semua ni, jadi lenguh, tak boleh nak angkat, jadi berdarah, dia naik merah, dia pecah, naik merah, dia pecah, tinggi punya demam, badan jadi panas, gigi ni semua darah keluar, badan punya kuat hilang. Hang titik ayak macam mana pun badan tak boleh lawan. Bau makan muntah, cuma bau rokok aja dia sedut sikit-sikit lagu tu. Nak isap tak boleh. Dia tak boleh makan. Aedes ni kita duk tengok kawan terlantar hati hospital, duk kena ni, duk tengok, cuba duk baca apa musibah dah kena pada dia. Nyamuk punya hal. Rumah dia bersih ya kawan. Longkang-longkang semua dia tolak bagi cantik. Ayak yang lalu kot longkang dia semua ayak putih macam mineral. Tapi dia kena 1 orang, 2 orang, 3 orang pergi kat hospital, bercambah satu wad. Ubat diperlukan. Beli ubat dengan duit, bukan pakai kulit kerang. Siapa duk tanggung subsidi ubat? Kerajaan. Dana ubat meningkat.
Kementerian Kesihatan kena luluskan peruntukan duit banyak untuk ubat. Pasal apa? Satu je, denggi. Denggi je. Denggi pergi makan duit kerajaan, pergi makan duit sana, dia makan duit sini. Denggi jadi balak. Dana kerajaan kena keluar. Kerajaan tak ada duit, dia penaik minyak 2 kubang. Ni nama dia musibah. Ni cuba nak bagi tahu yang kata musibah. Tak pasal apa minyak tu naik 2 kubang? Pasal subsidi terlalu tinggi. Subsidi yang tinggi untuk rakyat, dia boleh menjejahkan negara ini. Maka subsidi kena diturunkan. Kita bukan ada niat nak buat naik harga minyak, kita tak sengaja buat naik. Pasal apa kita tak sengaja buat naik? Pasal nyamuk je pasal. Antum tengok macam mana pergi jadi musibah. Tu yang kata musibah. Bila jadi musibah, 2 kubang dah naik. Rakyat duduk kampung macam saya duduk kawan dengan Rusa ni semua ni, tak tahu apa internet, tak ada maklumat, tak ada. Kita mengamuk pasal apa naik 2 kubang. Saya tak puas hati. Bila tak puas hati, berlaku kebangkitan rakyat. Rakyat mula tak setuju dengan pemimpin. Pemimpin kata saya tak sengaja. Nyamuk banyak. Nak gagal duit tahu mana? Jadi musuh antara pemimpin dengan rakyat. Musibah. Pasal apa Allah bagi musibah kepada kita? Ni dia beritahu. Ni kita dah belajar ni. Kita tak ada sayang pada agama, kita tak ada sayang pada Allah dan Rasul. Allah bagi satu je musibah. Satu. Allah bagi accident, musibah. Walaupun accident tu tengok yang di Ipoh baru ni kan, keluar gua tu. Mati. Tu sahabat kita tu. Sahabat kita meninggal. Orang Kelantan seorang mati. Apa tak musibah ikhwan? Musibah berlaku dalam tu. No. Plus duk kena tengok pula macam mana jalan tu sempit ke tak sempit. Oh, nak perbesar pula jalan tu. Kos naik. Bila kos naik, nak cari kos tak mana? Tol naik. Ni nak tampung. Bila tol naik, siapa memerontak? Siapa memerontak? You all, man. Kita memerontak. Pasal apa kita memerontak? Tol naik. Pasal apa tol naik? Jalan nak perbesar. Pasal apa jalan nak perbesar? Lori tak muat. Pasal apa lori tak muat? Jalan kecil. Pasal apa kecil? Accident. Bagi tanda satu projek. Manusia dicampak rasa rakus, rasa tamak. Dini bila tengok projek, saya boleh perbesar jalan. Dini boleh perbesar jalan. Dini kata saya boleh perbesar. Saya korang sikit bohta, saya buat ayak bagi banyak sikit. Saya kacau-kacau bubuh kicap warna hitam, lambat habis. Tolak habis jadi tar. Saya boleh save kos. Pasal kos banyak, nak buat naik tol tiap-tiap tahun, rakyat mengamuk. Rakyat dah tak boleh tahan, beli susu pun tak lepas. Susah. Ini nama dia apa ya kawan? Musibah. Kita tak pandang, tapi Allah didik kita. Musibah. Siapa boleh angkat musibah ni? Hanya Allah boleh angkat. Satu doa naik ke langit. Sujud kepada Allah. Sujud macam mana? Macam Rasulullah. Doa macam mana? Macam Rasulullah. Kalau Allah tak pandang ikhlas kita, Allah pandang cara kita ibadat macam Rasulullah. Dia sayang kat kita. Ya kawan. Pasal itu bila berlaku musibah lagu ni, di antara benda kita kata kepada negara kita ini, kembali kepada sunnah Nabi. Sama ada awak leader in this country ataupun awak citizen in this country, kembali pada sunnah Nabi. Tak ada benda boleh buat jiwa kita tenang kecuali Quran dan sunnah. Tenang jiwa kita. Ni buku ni kita beli. Buku ni mai daripada Indonesia. Buku ni dia bukan terbang lagu tu. Dia kena buah dalam kapal. Kapal Indonesia tu nak mai ke laut Malaysia, nak mai ke Penang Port ni, Penang Port pula dah Port Kelang ni. Nak mai ke Port Kelang ni, kapal itu pakai minyak. Kapal itu pakai minyak, bukan pakai 2 pendayung macam perahu dulu. Kapal itu pakai minyak. Lah harga buku ni RM10. Lepas minyak naik 2 kupang, buku ni bukan RM10 dah. Siapa yang tanggung musibah ni? Peniaga. Siapa yang meniaga buku ni? Busyra. Kesian, kita simpati dengan dia bang. Daripada RM10 2 kupang punya pasal, buku ni akan jadi RM12.
Pasal kita ada pekerja nak bayar gaji. Lampu api semua nak kena bayar. Kapal pun nak kena bayar. Dulu RM10, after 2 kupang RM12. Kesan dekat kita. Kawan nak main beli, ketak jari. Dia kata, abang tak boleh korang lah. Siapa kata tak ada kena mengena dengan kita? Ada kena mengena. Ada kena mengena. Jangan main-main. Taman ada pergi minta terang. Baik, Imam Al-Alamah Zamakhsyari, nama yang jarang kita dengar, Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari, dia kata jelas tafsir ayat di atas ini adalah ayat peringatan yang keras. Tidak ada ayat lebih keras daripada ayat ni. Zamakhsyari kata Allah akan bagi down hidup hamba kalau hamba tak ambil, hamba sayang hidup hamba lebih daripada hamba sayang Allah dan Rasul, Allah akan bagi satu musibah dalam hidup hamba. Kata Zamakhsyari, ini satu ancaman yang cukup keras. Imam Al-Qurtubi berkata, dalam ayat ini terdapat kandungan dalil menunjukkan wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada perbezaan pendapat di antara ulama dalam masalah ni, dan yang demikian itu harus lebih didahulukan atas segala sesuatu yang dicintai. Kata Imam Al-Qurtubi, benda ni tak ada tolak ansur. Allah dan Rasul, kita sayang harta, kita jaga harta kita, kita tak boros, kita tak mubazir, kita salurkan harta kita mengikut jalan Allah dan Rasul. Itu tentu dah. Tapi Allah dan Rasul lebih kita sayang, lebih kita cintai. Sampai datang arahan daripada Allah dan Rasul, infak harta, kita infak kerana Allah dan Rasul, mengikut jalan Allah dan Rasul. Tak syak lagi. Begitulah cara mukmin hidup dalam dunia. Kalau siapa memilih cara lain, dia akan tengok rosaknya hidup dia, dunia sampai akhirat. Ikhwatul iman, muka sebelah ni dia kata bab yang kedua, buah-buah cinta kepada Nabi. Buah cinta. Tadi macam mana cara kita nak sayang pada Nabi? Lebih daripada diri kita, lebih daripada anak, mak, bapa, lebih daripada orang lain. Apa maksud kita sayang Nabi lebih, ikhwan? Bila datang satu keadaan, kita kena buat keputusan. Mau orang macam ni, mau masyarakat macam ni, tetapi petunjuk Nabi macam ni. Di situ kita kena buat keputusan. Kita memilih cara Nabi. Kita pilih cara Nabi. Nabi ajak semayang macam mana? Nabi ajak zikir macam mana? Nabi ajak wirid macam mana? Orang buat macam mana? Semalam lepas daripada kuliah lohong di Damansara kan, makcik tu mai kat saya, dia semalam pasal surah apa, Yasin, surah Yasin. Saya bagi penjelasan ayat 1 sampai ayat 5. Baca ayat 1 sampai ayat 10, tapi terang 1 sampai 5. Pasal masa tak apa cukup. Enggak, pasal pergi cari kasut hilang. Kan? Semalam kita balik jalan tak pakai kasut. Hindu tak ada raya, kita raya dulu tak ada kasut, jalan nanti jenuh melompat kan. Kalau orang India tengok awal raya panas tak ada kasut hilang, sedekah awal. Kasut tu kasut Ustaz Yuk bagi saya pinjam. Kasut saya tinggal, balas kasut Ustaz Yuk, orang pula pergi balas ke atas. Pasal nak pergi semayang subuh tu, pergi kata tak apa, tak pakai kasut pun tak apa. Tuhan bagi tak pakai kasut betul lepas semayang lohor. Lepas semayang lohor tak pakai kasut betul, melompat ada jalan. Makcik tu mai, saya terang semua. Makcik tu mai kata, Ustaz, makcik dengar kuliah Ustaz ni, makcik nak buat satu rumusan, Ustaz tolong dengar, betul ke salah yang makcik faham Ustaz buat kuliah ni? Nah, saya kata okey makcik, saya dengar. Baca Yasin malam Jumaat beramai-ramai, letak ayat depan, ini adalah adat kita orang Melayu. Betul Ustaz? Ya makcik. Baca suratul Kahfi malam Jumaat seorang-seorang duduk di rumah adalah sunnah Rasulullah. Betul Ustaz? Betul makcik? Alhamdulillah. Jadi makcik faham betul ke? Ya betul makcik. Lah ni makcik nak pilih sunnah Nabi daripada adat. Macam mana Ustaz? Betul ke? Betul makcik.
Orang susah, tak ada senang lenang, tapi agama boleh faham. Yang mana adat, yang mana sunnah. Dan jiwa tak rasa ketat. Saya pun tak tanya makcik ada degree ke tak ada degree. Tak payah tanya, tahu. Nak tanya makcik ada master ke, master hadis buat tak mana. Tak payah tanya. Makcik tu abang, ustaz, makcik ni baru duk merangkak baca Quran. Tapi boleh faham. Siapa punya urusan, ikhwan? Allah punya urusan. Kita ikhlas dengan agama dia campak faham. Pasal apa tak boleh baca Yasin malam Jumaat? Siapa cakap? Al-Fadil. Makcik faham, Al-Fadil tak faham. Al-Fadil ada degree, Al-Fadil ada master, balik Cairo, balik Mesir, balik Kongostan, balik sana, balik Morocco, balik Maghribi. Al-Fadil. Makcik ni baca Yasin malam Jumaat, letak ayat, baca ramai-ramai, adat. Betul ustaz? Betul makcik. Baca suratul Kahfi malam Jumaat adalah sunnah Nabi. Betul ustaz? Betul makcik. Antara sunnah dengan adat, makcik nak pilih sunnah. Betul ke keputusan makcik ni ustaz? Betul makcik. Makcik Al-Fadil, nama depan tu punya banyak. Al-Fadilah, Sahibu Samaha wa Ashabul Fadilah, Al-Fadil, Al-Ustad, Al-Habib, Al-Maulana, Al-Syekh. Baru sebut nama dia. Dia pula tanya, pasal apa tak boleh baca Yasin malam Jumaat? Makcik faham. Boleh faham tak saya buat contoh ni? Tak ada apa kita, ikhwan. Allah sayang, Allah campak hidayah. Allah sayang, Allah campak hidayah. Kita duduk majlis ilmu, kita nak dengar mana dia agama hak sebenar-benar ni. Aku kena cari, aku kena ambil tahu. Mana dia dalil, mana dia syarahan, mana dia keterangan. Aku nak tahu. Nabi ni Nabi ni, bukan orang lain. Ni Nabi ni. Macam mana nak hidup lagu dia, macam mana nak sembahyang macam dia, macam mana nak beribadat kepada Allah macam dia. Kita nak ambil tahu, ikhlas kita nak ambil tahu. Allah dorong kita ke jalan betul. Allah tolong rumus macam mana nak faham. Allah campak dalam hati kita. Makcik miskin, tapi dialah wanita yang ada fadilah di sisi Allah, keutamaan. Inilah adil Allah Ta'ala bila dia bagi hidayah kepada manusia. Syarat masuk syurga bukan ustaz. Tak ada, ikhwan. Kita kalau tak suka dengan sunnah, habis kita, ikhwan. Pasal itu sebelum kita menentang, sebelum kita nak kata lebih kurang, nak cakap hebiang-hebiang, semak dulu. Yang orang cakap tu apa dia? Semak dulu. Kalau orang tu baca hadis Nabi, hadis sahih, melalui sistem-sistem hadis, melalui jalan sanad betul, melalui jalan matan yang betul, disahkan dia hadis, kita jangan angkat lidah kita nak kata lebih kurang. Ketika itu kita buat keputusan. Saya selalu bagi contoh bila kita nak kahwin, kita ada anak, kita nak kahwin, duk pi ukiak tangan ni dengan inai sampai naik atas tangan ni semua. Lepas tu nak pi buat satu tema, pi ambil rantai pi ikat atas dahi. Ni saya mengumpat sikit lah. Saya mengumpat pun belakang-belakang lah, tapi dengan izin lah, minta izin. Dia Al-Fadil kan, dia minta izin lah nak mengumpat. Kita nak tanam mayat. Orang, sebahagian orang bila dia nak tanam mayat, dia pergi kepai seluk tu, dia pergi ambil seluk tu, dia buah di tapak tangan dia kepai-kepai jadi melengkung lagu tu, dia pergi bubuh atas muka mayat, dia kapan sekali. Saya rasa benda bau saya tengok orang ni. Bahan wahu lepas bagi mandi mayat, kawan tu dah comel cantik dah, pergi ambil selut, pergi tembik tuan muka. Saya kita pun nak tengok. Tak boleh faham lah. Tapi kita tak boleh cakap depan tu, pasal situ bukan tempat berkelahi. Jadi kita jadi dah kain putih, pergi ambil selut, pergi tembik tuan muka kawan tu. Lepas tu tutup dengan kain putih, masukkan dalam tu, pergi tanam. For what, man? Anda tengok, ikhwan. Kalau kita pergi tanya, kita kata tuan, kita kata sahabat, kita kata ustaz, tuan haji, buat ni semua ni ambil tak mana?
Tak mana satu hadis yang ada dalam banyak-banyak hadis Bukhari, Muslim, Abi Daud, Ahmad, Malik, Muwatta ni semua ada. Tak mana dalam bab jenazah kita nak pergi cubit satu hadis yang kata sunat bila kita nak tanam mayat ambil tanah baling pita muka dia kapan sekali. Kalau ada, kita kata tolong bagi tahu hadis tu riwayat siapa dan apa martabat dia, dan kita cuba nak cari tengok. Kita baca Bulughul Maram, kita baca Subulus Salam, kita baca Majmu' Nawawi, 22 jilid macam ni punya duk ada. Fiqh mazhab Syafi'i. 22 jilid kalau saya buat tangan lagu ni panjang macam ni Majmu'. Duk ada. Majmu' Nawawi, Majmu' Syirazi, Majmu' Ali As-Subki, Majmu' Ali As-Subki 10 jilid punya duk ada. Based on fiqh mazhab Syafi'i. Fatwa Al-Kubra Al-Haisi Ibnu Hajar Haythami 5 jilid duk ada. Fatwa Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari, fatwa dia based on mazhab Syafi'i. Ni kitab Jawi Melayu ni, Bahrul Mazi kan, 11 jilid duk ada. Lagu ni punya Bahrul Mazi duk ada. Jilid 1, jilid 2 sampai 11 jilid. Apa siapa tulis? Bahrul Mazi. Syekh Idris Al-Marbawi. Orang Perak. Lubuk Marbab Perak Kuala Kangsar. Jom, kitab Jawi tu 11 jilid punya duk ada. 1 jilid 2 bab, 11 jilid 22 bab punya duk ada. Tak ada bab tu. Tak ada. Hadis tak ada, fiqh tak ada. Masyarakat buat. Masa tu sayang kita pada Allah lebih. Bila kita diberi peluang kelola jenazah, ni semua kita lempak bah. Lempak bah. Kita nak pergi ambil bunga, camuk dengan cenana, nak tabur atas kain kapan ni semua kita tak mahu. Kita kata dah bagi mandi comel-comel cukup. Baru ni bapa kepada Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Abdullah Iraqi meninggal. Pak dia meninggal. Dan bila sahabat tu nak ambil minyak atas sebotol, dia nak tabur lagu tu, saya tahan. Saya kata jangan. Kita bubuh atar kat mayat ni macam kita pakai di baju kita. Atas sebotol lagu tu, takkan tuang sampai sebotol. Cuba pergi sembahyang tuang sebotol tengok. Mampu semua jemaah lain. Tak boleh nak mendapat. Sikit saja buah atas tangan sapu apa lebih kurang lagu tu lah buah atas dekat mayat. Pasal apa nak pergi corok sampai satu ni? Kita duk angkat mayat tak boleh mendapat. Tak apalah, saya beralih sikit dia corok semua. Corok semua kita angkat pening kepala. Kita ikhwan, bila main bab macam ni kena tunjuk sayang kat Nabi. Kita buat keputusan, kita kata minta maaf. Agama ni Allah dan Rasul. Pandangan-pandangan. Kalau hang kata boleh buat, lah ni aku nak tanya mana hadis, aku nak rujuk. Hang bagi tahu hadis tu riwayat siapa cukup, aku pergi cari sendiri. Bagi tahu riwayat Ahmad, okey kita tahu nak cari tak mana. Riwayat Ibnu Hibban, kita tahu nak semak tak mana. Riwayat Ibnu Abi Dunia, kita tahu nak semak tak mana. Riwayat Ibnu Abi Syaibah, kita tahu nak semak tak mana. Riwayat Ibnu Khuzaimah, kita tahu nak pergi cari tak mana. Nak cari matan dan sanad dia tak mana, kita tahu. Cuma nak tahu riwayat siapa. Dia jangan berlemah. Kalau hadis itu tak ada riwayat, dia pergi pakai nama Ibnu Khuzaimah. Kita cari 2 tahun pun tak jumpa. 2 tahun cari pun tak jumpa, dia pakai nama orang. Kita kata, sahabat, anak cari tak ada. Dalam matan, dalam syarah tak ada. Dia kata, entah cari macam mana. Macam mana anak cari jumpa? Dia pelemah kita. Bila keputusan itu ikhwan, mesti mengikut Allah dan Rasul. Jadi ikhwan, bab yang kedua ni kita akan baca lagi sekali ya. Kita baca lagi sekali, iaitu bab buah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita masuk tanda-tanda cinta pada Nabi. Oh, ni seronok ikhwan. Seronok baca bab macam ni. Dia buat kita merenung, kita merenung, kita merenung, kita merenung. Tanda cinta kat Nabi. Lepas tu dia hurai pula. Setiap tanda cinta tu dia hurai lagi. Kisah-kisahnya ada zaman Nabi. Sebagai contoh, antum tengok apakah tanda cinta kita pada Nabi. Antum tengok muka surat 18 sebagai contoh. Ni wamak untuk bulan akan datang. Ni wamak.
Sebagai contoh muka surat 18, dia kata yang pertama, tanda kita sayang Nabi, sangat berkeinginan untuk bertemu serta menemani Rasulullah, dan hilangnya kesempatan bertemu dengan beliau lebih berat daripada hilang apa saja di dunia. Itu tanda dia. Lepas tu muka surat 21, dia hurai tajuk tu lagi, bagi satu huraian. Memiliki, muka surat 21, milik ingin yang kuat dalam hati, nak lihat dan nak duduk sama dengan Nabi. Keinginan tu punya meluap-luap dalam hati kita ni. Kalau hilang kunci kereta, risau. Tapi kalau tak boleh duduk dengan Nabi, lebih risau. Kalau hilang kunci kereta, pergi letak satu tempat, pergi cari, kereta baru mau tak cari, cari kan. Aircon pun keluar fresh lagi, duduk tak mana pun aircon sampai kan, tak ada calak lagi kan, benda baru kan, cantik punya kereta. Dan nikmat Allah kan, Allah bagi kat Nabi Sulaiman boleh jalan hati angin, Allah bagi kat kita kereta, kunci pun baru lagi, bau kunci tu bau baru. Boleh kan, kulit punya kereta. Macam kereta saya, jangan cakap lah dengan rusa kancil semua duduk sekali. Yang ni kira masuk pun bau pun satu macamnya, bau cantik. Kita duduk pun tak mau keluar. Sampai orang berhenti, orang tutup enjin, maksudnya ni keluar lah. Tak mau keluar. Kereta baru. Itu yang main lambat tadi tu. Kan? Sebab tu dia hurai, dia bawa contoh-contoh ikhwan. Satu contoh, Abu Bakar menangis terisak-isak bila dia dibagi peluang untuk teman Nabi dalam satu perjalanan yang cukup getir, yang cukup penuh dengan cemat, perjalanan hijrah. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, anak pada Abu Bakar, dia cerita air mata bapak dia turun, dan dia tak pernah tengok bapak dia lebih suka, melainkan hari inilah bapak dia paling suka bila Nabi bagi tahu, kata, hang Abu Bakar, jom ikut aku, kita hijrah. Abu Bakar punya seronok nak teman Nabi. Dan kalau Abu Bakar tak dipilih hijrah bersama Nabi, dia feras lah, dia kecewa. Itu tanda orang ada iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hurai kat kita. Dia hurai. Lepas tu dia pergi pula tajuk nombor 2, gembiranya orang Ansar bila sambut Nabi. Kita tak boleh sambut Nabi kan? Nabi dah tak ada. Lah kita sambut apa ya ikhwan? Kita sambut dalam hidup kita ni benda baru kita duk dengar pasal sunnah Nabi yang dulu kita tak pernah dengar. Dia main satu benda baru. Benda tu bukan baru, kita baru dengar. Kan? Yang kata baca tahiyat tanpa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bukan baru. Dia sama Nabi baca tahiyat lagu tu. Cuma dekat kita baru dengar. Kita pun baru ambil tahu, baru duk mengkaji. Oi, selama ni aku duk baca tahiyat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim, aku duk baca. Ni pula bagi tahu tak ada Sayyidina. Ni baru dah, bukan baru dengar. Benda tu lama. Nabi dah ajar lagu tu 1500 tahun hijrah. Dia baru sampai kat kita. Maka kita kena rasa seronok, kena buka dada kita ni luah-luah ikhwan, syukur kepada Allah. Allah pilih telinga kita, Allah pilih hati kita, menerima hidayah dia. Kita kata ahlan wa sahlan. Mai hidayah tu simpan masuk dalam hati aku. Macam mana seronoknya orang Ansar sambut Nabi, kita kena seronok sambut dan mendengar sunnah-sunnah Nabi. Bukan senang ikhwan. Bukan senang ikhwan. Satu soalan, ada soalan banyak tak terjawab semalam di ta'lim. Saya balik semalam duk tengok soalan-soalan tu. Ada satu soalan, satu muslimat tanya, soalan tu sangat menyentuh hati. Dia kata bapak dia uzur, adik lelaki dia nak kahwin. Pak dia uzur, adik lelaki dia nak kahwin. Dia yang kena kelola majlis kahwin tu. Jadi kerana adik dia adik lelaki, belah sana perempuan, pergi bincang lah. Dalam duk bincang tu, dia sebagai kak, dia habaq sepatah kepada belah perempuan. Dia kata macam ni, nak kahwin ni semua ni, kami pelamin bersandi-sandi semua kami tak mau. Kami belajar macam tu, kami tak mau. Kami nak kahwin cara sunnah.
Belah sana pula kata, tak boleh lah, kami anak perempuan seorang je. Ni kami ni macam mana kalau tak buat adik-beradik? Sana macam tu. Dia duk main mengaji taklim, dia kakak tua, dia kakak, dia ada adik. Dia tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Apa yang kena saya buat? Oh, soalan ni akan menunjuk iman. Tunjuk iman. Senang tak? Ui, tak senang. Tak senang. Bukan semua orang, kan? Tok duk ada, tok dah umur 86. Jalan pun tak nampak dah. Jalan pun tak nampak. Tak nampak pun berjalan. Tak nampak dah. Dengar kata cucu nak menikah, ni aku teringin. Dia tak nampak. Aku teringin lah sebelum tutup mata nak tengok cucuku bersanding. Tengok apa tu? Tu tak nampak. Tak apa, tak nampak benda lain, janji hampa buat. Aku boleh rasa. Sebelum aku mati ni, aku nak, dia sebelum mati bukan nak apa surah Yasin, dia sebelum mati nak tengok orang bersanding. Macam ni kita duduk tengah keluarga, kita duduk mengaji agama, tak pening lah kita. Nak tolak mak kita punya mak, tak tolak agama ni. Ni telan mati pak luar lama siapa mati? Milah dulu ke do dulu? Siapa nak mati? Milah dengan do, siapa mati dulu? Siapa mati dapat 100? Dua-dua bangkit, saya mati dulu. Itu yang kata kulum, kita yang membuat. Itu saya buat. Saya duk tengok soalan tu semalam, saya boleh rasa dilema muslimat ni, dilema dia. Macam mana dia nak selesai isu tu? Dia pun tak tulis nombor telefon. Kalau tulis saya boleh telefon dia. Tak apa, saya mai, saya tolong. Saya tolong pergi bercakap dekat belah jantan tu. Nak menikah ke tak mau menikah? Belah lelaki, belah perempuan tu. Pakcik nak bagi menikah ke tak mau? Saya ada dua cara. Ima ikut cara sunnah, ima saya ambil anak pakcik dengan budak jantan ni, saya pelari siam menikah sana. Terus pakcik putih mata. Pakcik, satu antara dua, minyak dah naik dua kubang. Kalau dia tulis nombor, saya telefon dia. Saya tanya abang, tak apa, saya tolong. Kita boleh rasa, ikhwan, ada 5 orang. Saya boleh rasa. Boleh rasa. Hari ini kita akan jumpa ikhwan pada bulan yang akan datang. Kalau diizinkan oleh Allah, dibagi sihat, dibagi masa, insya-Allah kita akan tengok. Kita bawa buku ni mai lagi, kita akan bincang lagi buku ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.